Dia kata, Ustaz, boleh tak nasihat isteri saya? Boleh. Dia tak semayang, Ustaz. Saya tanya, Kak, betul ke Kak tak semayang dah? Saya dah kahwin dengan abang ni 25 tahun, saya semayang 25 tahun, tak ada kaya-kaya pun, Ustaz. Yang tak Islam tu pula kaya. So, buat apa saya semayang? Tak kaya-kaya pun. Akak dah tak semayang 5 bulan. Akak kaya tak sekarang? Di antara menyambung silaturahim dengan mengeratkan silaturahim lain. Menyambung silaturahim lain. Mengeratkan silaturahim lain. Menyambung silaturahim itu apabila terputus. Apabila silaturahim itu terputus, maka kena sambung. Mengeratkan silaturahim tak ada putus, tak ada gaduh, tak ada konflik pun. Mengeratkan lagi dieratkan. Sebab itu tuan-tuan, mengeratkan silaturahim senang. Tak ada gaduh pun, bagi salam jawab. Tak ada bertengkar pun, hulurkan tangan sambut. Tak ada clash apa benda pun, jemput kenduri datanglah. Tak ada apa-apa konflik dengan dia. Dia senyum, aku senyum. Sebab apa? Sebab tak ada gaduh. Dia beri, aku balas. Dia datang rumah aku sambut. Hari ni aku pergi rumah dia, esok lusa dia datang rumah aku. Saya tak heran tuan-tuan kalau kita buat kerja mengeratkan silaturahim. Yang menghairankan ialah menyambung silaturahim. Sebab menyambung silaturahim susah. Susah. Bertengkar di luar 2 hari lepas. Bertengkar di luar. Pasal apa? Berebut parking. Kamu tolak aku tolak kamu. Hari ni jumpa balik selepas hari ketiga. Agak-agak boleh salam. Agak-agak nak salam ke nak tumbuk? Boleh rapatkan mic ya. InsyaAllah. Baik. Okey. Agak-agak. Speaker di belakang patutlah. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila speaker di belakang, suara speaker tu masuk dalam mikrofon. Dia sepatutnya speaker di hadapan. Barulah dia tak masuk dalam mic. Sekarang 2 mic masuk. Yang pertama suara saya, yang kedua suara speaker. 2, double. Dia masuk. Maka tuan-tuan, triple. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Kita belasah ya tuan-tuan. Baik. Ulang balik. Yang menghairankan, yang hebatnya ialah apabila kita boleh menyambung silaturahim. Kita boleh melupakan sengketa. Kita boleh melupakan kejahatan orang. Kita boleh tak balas pada dia. Kita tak berdendam kepada dia. Malah kita memaafkan dia. Ini orang hebat. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Kak Som. Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra' wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang boleh menafkahkan hartanya sama ada pada waktu dia susah atau waktu dia senang. Waktu dia senang ataupun dia susah, dia boleh menginfakkan harta dia. Ini orang bertakwa. Waktu senang, dia boleh sedekah. Waktu senang, dia boleh wakaf. Waktu senang, dia boleh infak pada jalan Allah. Bila datang waktu susah, dia pun boleh infak. Tak ada kesan apa pun pada dia. Tak ada pula dia takut nak bagi, dia bimbang dia bagi, dia susah hati nak bagi. Tiada ketakutan pada dia. Sebab apa? Keyakinan kepada Allah melepasi daripada ketakutan tentang rezeki yang hilang. Yang ketiga kata Allah apa dia? Wal kaziminal ghaiz. Orang yang menahan marah di dalam hati. Sifat orang takwa nombor 3, wal kazim
Tu nama saya tu. Kazim. Wal kazimin. Orang-orang yang menahan marah di dalam hati. Ini sifat orang bertakwa. Dia tak zahirkan kemarahan, dia tak tunjukkan kemarahan. Disimpan dalam hatinya. Dia tahan kemarahannya. Yang keempat, wal afina 'anil nas. Sifat orang yang bertakwa ialah mereka memaafkan orang lain. Maka Allah jawab di hujung ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka siapa-siapa yang berbuat kebaikan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu Allah Ta'ala test. Setiap daripada kita akan diuji. Sebab nak tahu tahap iman. Setiap daripada kita akan diuji. Nak tahu iman kuat ataupun tidak. Sebab tu daripada kita Allah test. Ada kawan yang tikam daripada belakang. Ada orang yang kita bagi kepercayaan. Dia yang rosakkan kepercayaan kita. Allah test. Ada yang orang, Allah test dengan orang. Ada orang yang dites dengan miskin. Ada yang diuji dengan kaya. Ada yang diuji dengan pangkat. Ada yang diuji dengan rupa paras. Ada yang diuji dengan ilmu. Setiap daripada kita ni, semua kena uji. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji apa? Uji pada orang yang kita sayang. Suami kita, Kak Som, sayang ya amat. Tengok-tengok suami kita lah, ya Allah. Abang-abang, kita sayang pada isteri kita sangat-sangat. Tengok-tengok isteri kita pula berkenan pada orang lain, ya Allah. Akhirnya bercerai, jatuhlah patah hati. Tak pernah faham? Tak faham sudah, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala test. Untuk apa? Nak tengok iman kamu kuat atau tidak. Sekarang tuan-tuan tak ada ujian. Memanglah boleh datang ke masjid. Allah uji sakit. Nak datang atau tidak? Memang kita boleh datang ke masjid. Tempat kita tempat yang pertama. Saf yang pertama. Orang tak boleh usik tempat kita. Kita regular customer Masjid Al-Muttaqin. Orang tak berani usik. Satu hari bila kita datang, tempat kita duduk, orang ambil. Bertengkar kita. Aku sampai dulu akulah yang kau lambat pasal ini tempat aku. Dia tanya pula, ada nama kau atas kapet? Tak ada kan? Tak ada siapa pun boleh duduk. Tapi aku duduk sini. Itu imam pun tak aku sini. Bergaduh. Agak-agak besok nak tukar masjid lain ke tidak? Nama kita lekat dalam senarai jawatan kuasa masjid. Tahun depan tak lekat. 4 kali ulang. Nama tak ada. Masjid ni buang akulah pula. Dari masjid Cina bertukar ke masjid India pula dah. Tak datang dah masjid Cina ni. Irah kata dia. Maknanya awak datang hari tu sebab apa? Sebab tu tuan-tuan Allah Ta'ala test. Kadang-kadang yang Allah test kita ialah bergaduh, ditipu, kena khianat, hutang tak dibayar, dibohong, scammer. Ujian ini pasti datang. Maka apabila ujian ini datang pada kita, apa yang perlu kita buat? Apa solusi dia? Adakah kita nak buang parasit ini? Ini orang yang perlu dibuang daripada list. Oh, ini kena delete. Ini kena keluar. Aku tak nak kawan lagi dengan dia. Ni dia tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Cuba tuan-tuan tengok. Allah menggabungkan ayat-ayat ini. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun. Lagi Maha Penyayang. Sifat Allah satu, pengampun. Dia tambah pula dengan penyayang.
Wallahi innallaha ghaniyun halim. Allah itu maha kaya dan dia maha lembut. Dia letak tu. Wallahu raufur rahim. Dia letak tu. Innallaha azizun hakim. Allah Ta'ala itu maha perkasa dan maha bijaksana. Di hujung-hujung ayat dalam Quran akan kita jumpa dua sifat yang Allah Ta'ala sebut. Sifat itu ulama-ulama tafsir memberikan kepada kita pengertian bahawa Allah ni bukan setakat dia pengampun, dia juga penyayang. Kita pun pengampun, tapi ada penyayang. Saya maafkan dia, Ustaz. Bagus. Walaupun dia buat zalim pada saya, Ustaz, saya maafkan dia, Ustaz. Bagus. Tapi nak baik macam dulu, sorry. Di mana penyayangnya? Memaafkan boleh. Nak baik macam dulu, tak boleh. Memaafkan boleh. Melupakan, no. Belum lagi pengampun itu. Belum lagi pemaaf. Belum lagi kita ni jadi orang yang memaafkan orang. Berapa ramai di kalangan kita yang memaafkan, tetapi tidak boleh melupakan. Memaafkan, tapi nak baik macam dulu, sorry. Saya maafkan segala dosa dia pada saya, Ustaz. Tapi saya takkan percaya pada dia lagi. Belum pengampun. Cuba tengok Allah. Ghafur Rahim. Allah tu pengampun. Dia bagi, dia sayang, dia sayang, dia sayang pula. Sebab itu tuan-tuan, kita pada malam ni membicarakan tentang silaturahim. Tentang kasih sayang Allah. Kita bandingkan tentang kasih sayang kita. Allah ni, walaupun manusia ni buat jahat, tetapi Allah tak lupa pada dia. Kata Sayyidina Sa'ad bin Hilal, kata dia, innal abda idza aznaba manallahu ta'ala alaihi bi arba'in khisalin. Kata dia, manusia ni, kalau dia buat dosa, manusia bila dia buat salah, manusia bila dia buat jahat sekalipun, Allah Ta'ala akan tetap memberinya 4 perkara. Walaupun dia pendosa, Allah tetap bagi dia 4 arba'a khusal. Ada 4 nikmat yang dia dapat. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau kita buat dosa, kita dapat. Jangan tengok orang lain buat dosa. Jangan. Kita hari ni duk tengok orang lain yang berdosa yang kita. Saya baru ni berceramah dekat satu penjara. Allah. Saya sampai-sampai penjara tu tengok banduan, ada 3,000 banduan. Tengok banduan tu pun rasa sebak. Banduan perempuan ada, banduan tua ada, banduan muda ada. Tapi saya puji banduan ni. Kopiah putih dia orang, ketayap dia orang putih bersih. Tak ada tai lalat, tak ada sirap, tak ada jagung, tak ada. Kita yang pakai kopiah putih ni, tai lalat ada, sirap jagung ada, sirap merah pun ada. Itulah lap meja, itulah buah atas kepala. Tapi yang banduan tu tengok bersih, kemas. Saya kata kepada mereka, saya dengan tuan-tuan yang duduk dalam penjara ni tak ada beza. Saya berdosa, tuan-tuan pun berdosa. Saya ada dosa, tuan-tuan pun ada dosa. Sama ya kita. Bezanya apa? Tuan-tuan di dalam, saya di luar. Kalau saya pun ditangkap, saya pun sama dengan tuan-tuan. Masalahnya kejahatan saya, keaiban saya, Allah tutup. Kalaulah keaiban kita ni dibuka, tak muat 3,000 penjara, mau 300,000. Tapi Allah ni maha baik. Tapi tuan-tuan jangan ingat, bila duduk dalam penjara tu,
Mereka tak dapat apa-apa. Saya rasa saya dah pergi ke penjara dalam Malaysia ni dekat 10 buah. Ada penjara yang saya masuk, di dalam penjara tu ada camp kelas hafazan Al-Quran. Maknanya mereka menghafaz Al-Quran dalam penjara. Kita yang tak masuk penjara ni pun tak hafal. Qul ya ayyuhal kafirun tu pun tak jumpa. Lakum dinukum. Dia orang duduk dalam penjara hafal Quran. Jadi abang-abang kalau rasa nak hafal Quran, masuk penjara. Takkan nak masuk penjara kot. Satu lagi penjara yang saya pergi, di dalam penjara mereka ada pengajian pondok. Bukan dalam penjara tu ada pondok dah. Mereka belajar kitab-kitab, 10 kitab satu hari. Duduk dalam kelas ngaji. Mereka belajar kitab. Mereka belajar kitab lama-lama. Tok guru meja. Bayangkan 5 tahun mengaji pondok, 10 kitab sehari, agak-agak keluar jadi apa? Alim, tuan-tuan. Kita yang rasa kita ni baik jawi pun tak boleh baca. Kita yang rasa kita ni baik sebab tak masuk penjara, kita rasa kita baik dah. Hak dalam penjara tu dapat keinsafan kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang Allah ambil dia letak dalam penjara tu pasal apa? Supaya insaf. Hikmah tu ada di mana-mana pun. Sebab itu kata Sa'ad bin Hilal, bila kita ni buat dosa, bila kita ni buat jahat, Allah Ta'ala tetap memberi kepada kita 4 perkara. Arba'a khisal. Yang pertama kata dia apa? Yang pertama kata dia, la yahjubu anhu rizqa. Allah tetap memberinya rezeki. Rezekinya tidak ditahan. Ni yang kata Ghafurur Rahim tu apa Ustaz? Rezeki tetap Allah bagi walaupun dia tak semayang. Walaupun dia tak puasa, lagi banyak rezeki tuan. Dia beli bungkus nasi hitam, bungkus plastik hitam, getah biru. Mana faham? Tak faham tu dah. Plastik hitam, getah biru, getah merah. Pergi makan dekat jirat Cina. Ada yang pergi makan dekat tepi sungai. Ye. Mi kari kedai. Yang mana faham? Tak faham sudah. Pandai pula ada tempat dia. Pot dia nak makan tu. Cuba tengok berapa ramai yang buat dosa, makan dapat, dia berzina. Rezeki dapat. Lawan mak bapak, rezeki dapat. Walaupun jahat, walaupun fasik, walaupun maksiat, walaupun ingkar, walaupun tidak menyembah Allah. Bayangkan tuan-tuan, tak menyembah Allah, Allah bagi rezeki. Sebab apa? Sebab Rahman, Rahim ni Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, pengalaman saya berceramah di Malaysia ni 34 tahun. Taklah lama. 34 tahun baru lagi. Tapi saya berjalan merata-rata. Saya bukan 34 tahun duduk di masjid, mengajar di pondok, mengajar di sekolah. Tak, saya berjalan merata alam. Bulan Oktober ni Melaka saja 10 kali. Naik jemu lah. Orang Melaka pun jemu dengan saya 10 kali. Hari Jumaat ni pukul 8 kat sekolah mana tu. Pagi, malam forum perdana di Ipoh. 8 pagi di Melaka. Ustaz, Superman ke apa? Saya terbang. 9 malam forum perdana di Ipoh. 8 pagi di Melaka. Malamnya
Saya lupa di masjid mana di Melaka. Besok paginya hari Sabtu, 18 bas melawat sekolah saya di Ipoh. Habis di Melaka, patah balik ke Ipoh. Habis melayan 18 bas yang melawat saya, datang balik ke Melaka, tuan-tuan. Besoknya hari Ahad, 16 bas melawat sekolah saya. Habis 16 bas saya layan dia orang, saya ke Kota Baru, Kelantan. Mana ada rumah? Tak ada rumah. Jadi selama 34 tahun itulah kerja yang saya buat. Apa yang saya jumpa? Zaman dulu-dulu yang kita jumpa orang tak semayang. Saya pernah jumpa nenek yang tak semayang. Kerja dia tengok televisyen. Datang anak dia kata, "Ustaz, tolong pujuk mak saya. Tolong ajak mak saya semayang. Mak saya dah 80 tak nak semayang." Kerjanya tengok Oshin. Tengok Doraemon. Tengok cerita Korea. Saya pergi rumah dia pukul 3 petang. Mak dia duduk tengok cerita Indonesia sinetron tu. Bawang putih, bawang merah. Duk nganga mulut. Kenapa bu? Nganga gitu. Dengan kita menganga sekali. Itu nama dia sinetron. Anak dia jamu saya karipap dengan teh. Mak dia tak peduli saya. Dia tengok sinetron. Bawang putih, bawang merah. Sambil saya minum, sambil saya makan, saya tanya, "Kak, seronok kak?" "Seronok Ustaz, ni jahat ni. Sana. Sekarang nak tengok ni. Mak ni jahat." Memang tuan-tuan. Lama-lama saya kata, Kak tak boleh tinggal ke televisyen? Kak tak boleh tinggal ke? Yang Kak tinggal semayang. Semayang Kak tinggal, kenapa televisyen tak pernah tinggal? Lah dia kalih ke muka saya. Dia kata, "Ustaz, zaman saya dulu tak ada cerita ni. Zaman saya dulu televisyen pun tak ada. Zaman saya dulu tak ada benda-benda ni. Sekarang saya baru ada. Saya nak tengok, salah ke?" Yang kedua, dia kata dekat saya, "Ustaz, saya dah semayang lama dah Ustaz. Cukup dah pahala hak saya buat. Sekarang saya nak tengok TV pula." Menung saya tuan-tuan. Ni yang zaman tu. Zaman 90-an. Zaman 2000-an. Datang satu pakcik berjalan kaki. Dia ni pandai mengurut. Hari Jumaat, pukul 9 pagi, lepas saya kuliah subuh, saya panggil dia. Dia kata, "Ustaz, boleh tak nasihat isteri saya?" "Boleh." "Dia tak semayang Ustaz." "Boleh." "Bawalah abang." Minggu depan dia bawa isteri dia berjalan kaki main rumah. Isteri dia tak semayang. Saya tanya, "Kak, betul ke Kak tak semayang dah?" "Saya dah kahwin dengan abang ni 25 tahun, saya semayang 25 tahun, tak ada kaya-kaya pun Ustaz. Saya semayang dah berpuluh tahun, tak ada kaya-kaya. Yang tak Islam tu pula kaya. So, buat apa saya semayang? Tak kaya-kaya pun. Yang tak semayang tu kaya. Saya semayang tak kaya." "Berapa lama akak tak semayang?" "Entah," kata dia. "Udah 5 bulan Ustaz tak semayang, isteri saya Ustaz." Saya tanya dekat akak dah tak semayang 5 bulan. Akak kaya tak sekarang? Ini yang saya jumpa tahun 90-an. Dah mati dah pun. Yang belum mati saya. Yang saya jumpa 2020-an bukan masalah lagi ni. Masalahnya Ustaz, kami tak percaya dengan Allah. Masalahnya Ustaz, kami tak percaya dengan Islam. Masalahnya Ustaz, kami lebih tertarik dengan agama lain. Ini masalah kita sekarang. Ini yang besar. Mereka ada WhatsApp group, mereka ada Facebook, mereka ada Instagram mereka, tuan-tuan. Ini lagi besar. Terang-terang murtad, tuan-tuan. Dan dia mengajak orang untuk murtad. Tapi orang tak nampak besar sebab tidak dibesarkan. Yang dibesarkan ialah artis bercerai. Yang dibesarkan ialah artis. Cerita benda yang bukan-bukan. Isu yang besar tak diceritakan.
Ini yang menakutkan kita. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati. Hari ni etis makin menjadi-jadi. Hari ni Syiah lagi menjadi. Sebab tu saya kata berhati-hati. Mendengar berita in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Siasat berita. Apa berita yang kamu dapat? Siasat. 6 harakat tu. Siasat. Jangan terima terus. Jangan tolak terus. Siasat. Bila dengar ada negara yang serang Israel. Yes. Padan muka. Pakat seronok. Mana negara lain tak berani serang? Iran saja yang berani serang. Iran bagus. Syiah bagus. Syiah bagus. Hari ni tuan-tuan dengar cerita apa lagi mereka serang? Apa? Berapa ramai yang mati di Israel, tuan-tuan? Siasat. Betulkah mereka serang? Tapi kita dengar padan muka. Sekarang anak-anak tuan-tuan kata Syiah paling bagus. Negara Sunni tak bagus. Subhanallah. Apa hukum ni tuan-tuan? Dia tak belajar ke kisah tentang Syiah dengan sahabat Nabi? Apa pahaman Syiah? Apa ajaran Syiah? Ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu. Siasat. Jangan kamu cepat sangat. Teliti dulu, kaji dulu. Sekarang ni orang pandai politik, orang pandai pusing cerita, orang pandai kilah. Kita je yang tak pandai kilah. Percaya apa semua yang kita dengar. Akhirnya kita kena kelentong. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang saya takut pada zaman sekarang ni ialah orang terang-terang ada grup yang mengajak anak-anak kita untuk keluar daripada Islam. Kalau dulu, zaman dulu lain. Zaman saya jadi pensyarah kekeluargaan lain. Yang datang mengadu masalah suami pukul. Yang datang mengadu masalah dengan mak mertua. Yang mengadu masalah dengan biras. Yang mengadu masalah ialah menghadapi masalah tentang teringin, kepingin. Isteri saya ni ustaz mengandung, dia mengidam. Itu masalah. Apa yang diidam? Babi. Isteri saya mengidam makan babi. Oi, akak banyak lagi benda lain boleh makan. Apa ke babinya kak? Dia kata ustaz bukan saya yang nak anak dalam perut ustaz. Oi, astagfirullahalazim. Itu dulu. Sekarang bukan mengidam persoalan. Ustaz, ya, ini isteri saya. Ya, kita orang suami isteri. Ya, kami minta ustaz nasihatkan kami. Berkenaan apa? Berkenaan kecelaruan nafsu. Nafsu apa? Saya suka tengok isteri saya tidur dengan orang lain. Isteri saya pula nak saya tidur dengan perempuan lain. Lagi sekali. Tak faham? Kita suka tukar-tukar. Engkau laki bini, aku laki bini, kau ambil bini aku ambil bini kau, kau ambil laki aku ambil laki kau. Ini zaman sekarang. Sebab tu saya tak heran 2-3 minggu lepas polis menangkap golongan-golongan ini. Ratus ribu ada ni yang ditangkap. Ramai-ramai pakat tidur, ramai-ramai. Ini bahaya ni tuan. Zaman dulu kita tak pernah dengar. Zaman dulu mengidam makan babi. Zaman sekarang gila babi. Sebab itu Islam menyuruh kita ini menjaga kasih sayang. Mengambil berat tentang silaturahim. Anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Sebab benda-benda yang tak betul ni banyak berlaku. Kalau kita tak ambil tahu, hilang silaturahim habis. Ada yang datangnya ajaran sesat.
Kalau kita tak ambil tahu, suami kita Kak Som jadi ajaran sesat. Saya tahun 90-an jumpa dengan satu grup yang semayang pakai niat. Semayang Jumaat pun tak buat, pakai niat. Berdebat dengan saya di ofis saya. Dia kata, Ustaz, Nabi sebut amalan ni dengan niat. So kami nak niat saja. Ramai tuan-tuan pengikut dia. Ada zaman dulu, dia kata, Ustaz, cuba baca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, Ustaz, cuba bagi makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepada engkau kami sembah. Kepada engkau lah kami minta pertolongan. Ka di situ ka apa, Ustaz? Iyyaka tu ka apa? Ka dhamir atau ka apa? Iyyaka tu ka tu merujuk pada Allah. Dhamir ganti nama kepada Allah. Iyyaka na'budu, kami sembah, wa iyyaka nasta'in, pada engkau kami minta tolong. Jadi perkataan ka tadi bukan perkataan ka seperti. Ka bukan membawa maksud seperti, seumpama, bukan kan? Ka tu maknanya dhamir kan? Ya. Kenapa Ustaz sambung? Mana boleh sambung? Iyyaka na'budu. Ustaz kena berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, sudah. Ni mari mana pula ni? Nahu kok mana pula? Sebab tu ramai orang ustaz yang semayang tak sah sebab dia orang sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah ustaz. Sebab tu saya tak ikut semayang di masjid. Batal. Habis tu abang semayang di rumah. Ya. Cuba baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anak muda kita pula suka baca daripada Google. Tak nak baca daripada kitab. Dia hanya suka dengar ceramah dalam Google internet. Dia tak nak talaqi musyafahah. Berapa ramai anak-anak kita sekarang tuan-tuan jadi ajaran yang tak betul. Sebab tu kita kena ada silaturahim. Berkasih sayang. Bersilaturahim ni tuan-tuan bukan setakat ceramah di masjid. Kita target, kita cari. Kalau setakat di masjid yang datang malam ni saya tak heran. Semua baik-baik belaka. Ni yang datang malam ni pukul 8-10 minit ni. Tak ada siapa yang batal wuduk. Semua ada wuduk. Sekejap lagi nak sembahyang isyak punya baik. Tapi yang tak baik nak datang ke? Kita kena pergi dakwah kat dia orang. Yang tak semayang nak datang ke? Yang nak jadi makpon nak datang ke? Yang etis nak datang ke? Dia tak mau. Sebab tu kita kena ada silaturahim. Bila kita ada silaturahim, senang kita cakap. Saya pergi bercakap dengan sekumpulan orang-orang lembut. Tuan-tuan, menggunakan media sosial mereka, kita tak boleh cakap sembarangan. Dia ada peraturan dia. Sebut makpon tak apa. Kalau sambung dan di belakang tak boleh. Dia potong. Susah tuan-tuan. Susah. Nak sebut LG pun tak boleh. LG boleh. BT jangan. Dia potong line kita. Lalah tak ada. Daripada 1000 duk tengok, tinggal 100 orang. Jadi sebab tu saya guna bahasa ringkas-ringkas. Arak-arak tuan-tuan faham. Jadi saya masa itu saya terlibat dengan sebuah radio. Stesen radio. Bila saya terlibat, penerbit saya kata, Ustaz kita ni duk rancangan kita dalam studio. Apa kata kita cari bahan di luar, kita siarkan dalam radio. Boleh? Boleh. Saya pun dengan tim saya, 2-3 orang, cari bahan. Temu ramah orang sana buat program sini.
Saya kata, jom kita temu ramah orang lembut. Mak pon. Malam, siang tak jumpa, malam baru jumpa. Nimbang, ajak dia minum sambil duk tape recorder. Masa tu tape recorder, dia bukan ada mikrofon video macam kita ni. Saya tanya, abang, apa cita-cita abang? Cita-cita saya nak menjadi perempuan sepenuhnya. Macam mana abang? Tak jadi macam perempuan macam mana? Sebab tu I cakap, you all tak faham. Letih cakap dengan you all kau. I ni perempuan, you faham tak? I ni perempuan, cuma terkurung dalam tubuh lelaki. I perempuan tau. Tapi terkurung dalam tubuh lelaki. You all tak faham macam mana terseksanya. So apa yang abang buat? I dah buat dada, I dah buat halkum. Yang itu je I belum buat. Abang buang halkum di mana? Di negara jiran. Dia kikis halkum ni. Saya tanya abang tengok halkum. Dia kata ustaz macam tulang ayam goreng. Macam itulah tulang halkum. Tulang ayam goreng yang lembut tu. Bukan yang keras tu, yang lembut. Dikikis. Jadi cita-cita I nak buang I punya. Nak jadi perempuan. Saya kata abang, kalau abang buang benda tu, kalau abang nak pasang balik, mana ada spare part abang? Kalau mata rosak, spare part ada. Jantung rosak, spare part ada. Benda tu rosak abang weh. Tak ada siapa nak derma. 2 bulan abang buang, abang menyesal. Pergi jumpa tu imam. Mam, dermalah kat saya, mam. Agak-agak imam jawab apa? Saya pun nak pakai. Nampak tak? Awak fikir panjang bang. Lah saya tak jadi rakam. Saya menyembang dengan dia sampai ke pagi. Menangis-nangis pakcik tu. Saya kata abang macam ni abang. Abang panggil kawan-kawan abang, kita buat program. Kalaulah saya kutuk dia. Ahli neraka. Nabi tak mengaku umat. Apa ni? Dilaknat. Golongan terlaknat. Habis. Kita jangan jadi penghukum. Kita bukan penghakim. Kita pun jahat. Tak lebih baik daripada dia. Tapi apa salahnya kita bersilaturahim? Dia panggil kawan-kawan dia, buat di dewan 2 tingkat, bawah dewan, atas tempat surau. Saya ingat lagi. Rumah kayu, surau kayu. Bawah dewan, atas surau. Buat majlis hari jadi. Hari jadi dia. Panggil kawan-kawan dia datang. Ada doa selamat. Pakak pakai baju kurung lah abang. Buat kat surau. Pakai baju kurung. Saya pun datang. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun salam. Sampai orang nombor 3. Haram. Kamu pun jantan, sibuk kata haram tak ni? Adakah hubungan itu terputus setakat itu saja? Tak. Sampai sekarang. Sebab kita sayang pada dia orang. Kita sayang pada sesama Islam. Itu saya dengan orang lembut. Tapi saya tak masukkan dalam media. Sebab saya tak nak malukan dia orang. Saya tak nak malukan dia orang. Sian dekat dia orang, kena kutuk, kena maki, kena raba. Sebab kita belajar daripada kata-kata Sa'ad bin Hilal. Allah Ta'ala ni, bila ada orang buat jahat pada dia, bila orang tu buat maksiat, Allah tetap bagi rezeki. Sebagai lambang Allah tu maha baik. Kita dengan anak sendiri, jangan makan. Denda hari ni jangan makan. Duduk kat luar. Pasal apa? Anak tak puasa umur 10 tahun. Siapa yang tak puasa, duduk jauh-jauh. Duduk di serambi budak tu. Abang dia yang puasa, kakak dia yang puasa, tengok adik dia. Padam muka. Ngok. Kenapa kita halau dia budak?
Tak puasa pun mari duduk sekali. Alah ya, adik tak puasa boleh makan. Adik kecil lagi. Kalau besok dia tak puasa, ayah suruh dia dekat luar. Besok nak puasa tak? Boleh? Ajarah. Allah pun bagi rezeki pada semua orang. Kenapa kita hari ini beda-bedakan orang? Orang yang datang masjid dapat daging korban. Orang yang tak datang? Baik, daging korban ni kita bagi yang ada kupon ya. Yang tak ada kupon, tak ada dapat daging ya. Hamba Allah tu datang beratur pukul 9 pagi. Bila sampai tempat pembahagian korban, kupon mana? Oh, kena kupon ke? Kena kupon lah. Oh, saya tak tahu. Memang tak tahu lah, tak pernah datang masjid. Tukang timbang cakap macam tu. Kalau datang dapat lah, ini tak datang. Ada korban baru tunjuk muka. Agak-agak tuan-tuan, korban lembu 14 ekor. Campur dengan abang tu jadi berapa? Jadi 15 tuan-tuan. Dia sembelih abang tu pula. Mulut jahat. Yalah ustaz, kalau saya bagi pada dia, dia tak ada kupon, dia dapat daging. Macam mana kalau orang yang ada kupon tak dapat daging sebab daging habis? Tulis dekat kupon tu. Walaupun anda ada kupon, tak semestinya anda dapat. Faham? Tulis itu. Gamak kita tuan-tuan, dia beratur panjang. Tak ada kupon, balik. Sepatutnya gunakan korban untuk mendatangkan silaturahim. Siapa yang tak datang masjid, hantar. Dengan sekilo daging korban, sekilo daging kambing. Dia jatuh cinta. Mana kita tahu? Kita masih mengamalkan budaya boykot. Tuan Haji, ada jemputan tahlil. Siapa dia? Mat. Dia ni selalu datang masjid. Tak pernah ni. Tak payah. Tak payah. Minta maaf. Masjid pun dia tak pijak. Kenapa saya nak pijak rumah dia? Rumah Allah pun dia tak pijak. Kenapa saya nak pijak rumah dia? Pasal nak tahlil. Oh, no. Bang, ini zaman 70-an, bang. Zaman abang 80-an macam tu, bang. Sekarang ni, zaman 2024, bang. Dah nak habis pun 24, bang. Dah nak masuk 25 dah, bang. Kalau abang perangai macam ni, abang takkan menambahkan ahli jemaah abang. Malam ni kami pergi. Satu masjid datang. Oi. Baca doa panjang-panjang. Abang, tuan rumah, malam besok tak payah buat tahlil di rumah. Kami buat di masjid. Tercengang orang rumah. Mak, Tok Imam cakap malam besok tak payah buat dah. Masjid akan buat. Lepas maghrib. Agak-agak anak dia pergi dah masjid. Agak-agak mak bapak si mati pergi dah masjid. Automatik datang. Datanglah, tak payah buat jamuan pun tak apa. Buat tahlil, baca doa. La ilaha illallah. Balik. Nasi. Kedai makan banyak. Yuk, pergi makan sendiri. Yang pentingnya kita tunjukkan silaturahim. Kasih sayang. Allah ni walaupun kita ni buat jahat, dia tetap bagi rezeki pada kita. Tuan-tuan, kita ni pencen cikgu sekolah. Isteri pun cikgu sekolah. Dua-dua pengetua. Pencen ada, kebun durian ada, rezeki Allah bagi. Jiran sebelah rumah datang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak minta tolong pertolongan cikgu Syahri. Apa yang nak ditolong? Isteri dia pun keluar. Cikgu Murni, minta maaf, saya datang ni nak minta tolong. Cikgu Syahri, Cikgu Murni, kau boleh tolong saya. Tapi bukan saya nak minta pinjam duit. Tak. Anak saya nak daftar universiti, nak pakai duit. Jadi saya tak cukup duit. Saya ada motosikal. Motosikal ni saya beli 2 tahun. Jadi saya rasa saya nak jual lah motor ni pada cikgu.
Cikgu boleh ambil Cina, dia kedai depan tu dia nak ambil murah sangat. Jadi kalau cikgu boleh bagi saya 2,000, dulu saya beli harga 5,000 lebih. Kalau 2,000 cikgu tolong saya, anak saya nak masuk universiti. Agak-agak cikgu Syahri nak kata apa? Kalau kamu nak jual dengan aku RM1,000, aku ambil lah. Kalau 2,000, lain kali lah, kata dia. Kalau betul awak bersilaturahim, ya Allah, mutu macam ni punya cantik, kau nak bagi aku 2,000, Mat. Asyik, man. Aku beli 3,000. Saya nak 2,000 je. Aku ambil 3,000. Lain motor ni, Allah. Rare ni, resek. 3,000. Alhamdulillah, cikgu. Terima kasih, cikgu. Boleh buat tambang. Isteri dia cakap, abang, oh, apa 3,000? Tengok tayar baru tu. 3,500. 3,500, Din. Tercengang, Din. Last sekali 5,000 dapat. Agak-agak ada dalam masyarakat kita macam tu. Yang ada, kalau kau nak tolak dekat aku 1,000. 1,000 aku ambil. 2,000 no. No. Ini tambang lagi, ini lagi, yuran lagi, pendaftaran lagi. Inilah, oh tuan-tuan, kalau adalah orang susah datang jumpa tuan-tuan, Allah hantar tu nak tengok kita nak tolong dia ataupun tidak. Pencen ada, duit simpanan ada, tabung haji ada, ASB ada, kalau kau bagi dia 3,000 tak luar pun. Pahala kau dapat, anak dia nak belajar. Pahala kau dapat menyenangkan hati dia. Pahala kau dapat menolong dia waktu dia susah. Itulah nama dia silaturahim. Masya Allah. Nombor 1. Nombor 2, kata dia. Wala yahjubu anhu sihhah. Walaupun manusia itu melakukan kejahatan. Saniah kata, RZ mahau 10,000. Tu dia. Rumah saya ada sebiji RZ. Orang minta jual, minta beli. Tak mau jual. Ni barang rare ni. Tam-tam bawa cucu naik motor RZ. Relax. Tak mau jual, oh sayang. Tapi kalau harga mahal, 130,000, insyaAllah saya jual. Tak pernah faham, tak faham sudah. Bodoh kalau tak jual, no. Orang nak beli 100,000 RZ, hang jual lah. Sayang Ustaz, ini nostalgia apa hang, ambil 1,000. Ni kadang-kadang kita ni orang bagi senyuman, orang bagi tangisan, orang bagi senyuman, orang bagi kita punya seronok. Kita ambil, kita tolak emas dan permata, silap macam ni. Yang mana faham, tak faham sudah. Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Patut miskin. Dah orang bagi emas permata ke rembak lah. Senyum dia nak buat apa? Tak pernah faham, tak faham sudah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Walaupun dia tu buat jahat, sihat Allah bagi. Tak semayang, panjat gunung boleh. Anak tangga Masjid Muttaqin ni saja tuan-tuan, ada berapa? 3 anak tangga. Tak boleh panjat. Tapi gunung Kinabalu boleh panjat. Gunung Everest 8,000 meter boleh panjat. Tangga baru ada 3 anak tangga tak boleh panjat. Allah bagi dia sihat. Kita pula yang datang ke masjid jatuh tangga tak sihat sekarang. Kenapa yang Allah bagi sihat? Kenapa yang Allah bagi rezeki walaupun kita buat jahat? Sebab Allah nak bagi kamu insaf. Allah bagi kamu peluang. Allah ni maha baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom tuan-tuan. Kita jadilah sifat baik ada dalam diri kita. Walaupun dia buat jahat dengan kita, tolong dia. Walaupun dia buat jahat dengan mak bapak kita, tolong dia. Jangan ada dendam. Jangan ada benci. Jangan. Walaupun apa yang dia buat kepada kita tu sangat menyakitkan kita.
Sa'nah Sulaiman kata, motor saya, lepas suami saya meninggal, saya bagi free pada kawan adik untuk hantar anak dia pergi sekolah. Masya Allah. Dapat pahala kat arwah. Tuan-tuan yang saya muliakan, ujian saya, macam saya ni duk cakap siang malam, pagi petang. Bercakap ni senang. Saya bukan baik. Bercakap apa susah. Mencangkul lagi susah. Bercucuk tanam lagi susah. Nak tanam sayur 3 bulan baru boleh makan. Tanam jagung 6 bulan baru boleh makan. Tanam nenas setahun baru boleh dapat hasil. Sabar petani. Sabarnya petani. Elok nak dapat hasil padi, banjir sampai. Sabar. Saya belum tahap dia orang ni. 2-3 hari lepas saya ceramah di Jitra, Kedah. Habis bendang ni. Sawah padi ni banjir. Dah nak tuai dah. Allah datang banjir pula. Allah. Modal dah habis. Baja dah keluar. Tenaga dah keluar. Tiba-tiba banjir menenggelamkan padi. Ujian. Tapi mereka sabar. Yang saya heran, dia orang boleh datang dengar ceramah. Saya tanya dekat dia, bang, padi macam mana? Padi habis tenggelam. Tak suruh lagi. Tak ada suruh, biar pergi dia. Buat macam mana rezeki hak tu ya. Duk elok dengar ceramah. Kalau lah tuan-tuan kita jadi dia, agak-agaknya nah. Dia dengar ceramah, sedekah. Tak tahu, padi aku tenggelam. Sedekah. Padi aku tenggelam. Dia tetap buat keluar duit. Bagi tuan. Ni minggu depan saya nak pergi lagi sekali di Jitra. Baru ni saya pergi dah. Satu tempat minggu ni akan datang ni di Jitra. Di Pulau Ketam, Jitra. Hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kehebatan jiwa. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Cabaran mereka lain, cabaran kita lain. Saya tengok dalam satu bekas ada bekas terbakar. Ada bekas terbakar abu. Yang terbakar tu gambar saya. Gambar saya tu berkeping-keping dibakar. Saya tengok dikelilingi dengan tanah-tanah, debu-debu. Saya pun baca doa. Kebetulan pada masa itu ada orang besar duk tunggu saya, nak jumpa saya. Jadi saya tak sempat nak mematikan benda tu. Saya minta pegawai saya, tolong ambil, kau tolong baca ayat ni, kau tolong baca ayat ni. Saya tak sempat nak pematikan benda tu. Itu tanda-tanda sihir. Dibakarnya gambar saya dalam satu bekas dan ada tanah kubur di situ. Apa jadi pada ustaz lepas tu? Saya tak payah cerita. Yang saya nak cerita ialah orang yang bakar tu datang jumpa saya. Nak minta maaf. Saya pun panggil dia masuk. Kenapa awak bakar? Saya tak tahu ustaz. Orang bagi duit pada saya, suruh saya bakar. Dia kata tujuan buat itu ialah untuk tolong Ustaz Kazim. Jadi saya bila dengar kata nak tolong Ustaz Kazim, saya pun buat je lah. Dia kata takkan nak tolong saya bakar gambar saya, kan pelik tu. Saya kata itu di antara tanda-tanda sihir bang. Tak apa, saya maafkan bang. Baliklah. 2 minggu lepas tu dia macam tak puas hati.
Dia datang balik. Dia kata, Ustaz, saya nak minta maaf lagi sekali. Kan hari itu dah datang, cukuplah. Saya dah maafkan. Tapi saya tak puas hati, Ustaz. Saya takut Ustaz tak maafkan saya. Saya tak boleh tidur malam, Ustaz. Tak apa, saya maafkan awak. Tapi Ustaz sekarang sakit. Allah, sakit ni habis kuat mati. Oh, masalah. Sakit rehat. Kalau sakit, dia pergi rehat. Selama ni saya bekerja sana siang malam pagi petang, saya tak duduk di rumah. Bila saya sakit, saya duduk di rumah. Saya mengajar siang malam pagi petang, saya tak tengok anak saya tak tengok isteri saya. Bila saya sakit, anak-anak keliling saya, isteri keliling saya. Alhamdulillah. Bila saya sihat, saya makan di kedai, saya makan dalam kereta, saya makan dalam bilik. Bila saya sakit, saya makan di rumah. Alhamdulillah. Nak apa lagi? Tak apa, pergi balik. Saya maafkan. Tidak ada dendam. Buat apa saya nak dendam? Cabaran orang yang tanam padi tadi, banjir. Mereka sabar. Duit dah habis banyak. Modal dah habis banyak. Hutang mungkin ada. Tiba-tiba hasil tak ada. Saya takkan nak maafkan dia pun susah. Nak sabar atas sakit pun susah. Orang lain lagi teruk susahnya. Dia iman saya. Cabaran kepada iman tu. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk rasalah besar-besar masalah yang menimpa tuan-tuan. Tak payah. Saya kalau ada orang main mengadu kat saya, Ustaz bayangkan macam mak mertua saya kan, tak payahlah kak, oi. Aduh, setakat mana sangat yang menyusah mak mertua tu. Ustaz bayangkan. Hei, ya Allah. Relax ah. Kalau rasa-rasa tak boleh serumah dengan mak mertua, sewa rumah lain. Benda kecil. Macam suami saya, Ustaz. Hei, ya Allah. Relax. Ini nak besarkan sangat masalah. Orang lain lagi banyak masalah, besar masalah. Relax. Saya setakat sakit tu, saya nak marahkan dia, tak payah. Memang sakit, memang menderita, memang memalukan, memang menyusahkan, memang memedihkan. Tapi saya ingat bahawa itu satu cara Allah Ta'ala memaafkan, mengampunkan dosa saya. Biarlah. Biar. Saya teringat satu kenangan manis. Teringat lagu Jamal. Kenangan manis kau dan aku. Jamal. Saya punya style. Kalau ceramah maghrib, saya kata kita ceramah terus. Oh, maknanya Ustaz habis pukul apa? Pukul 9. Pukul 9 kita habis. InsyaAllah. Ustaz, kalau tengah-tengah Ustaz ceramah, kami azan macam mana? Kalau azan saya berhenti ya. Sebab azan tu menyuruh semayang. Azan tu menyuruh semayang. Hayya ala solat. Bukan azan tu menandakan masuk waktu. Dah, menandakan masuk waktu jam, masa. Kalau azan belum masuk waktu, belum masuk waktu. Azan zuhur pukul 12. Oh, dah azan, dah zuhur. Mana baru pukul 12. Tu dah azan. Sebab tu saya kata kita terus saja. Saat lagi dah habis ceramah pukul 9, kau azan lah. Boleh lah. Pasal nak panggil orang semayang. Tapi Ustaz, orang di rumah dah semayang. Tiba-tiba pukul 9 baru azan. Kak ke dia susah hati? Ya Allah, mak dah semayang dah tadi belum masuk. Lantak dia lah yang bodoh sangat. Pasal apa? Kamu tak ada jadual waktu ke? Kamu tak ada jadual semayang ke di rumah? Kenapa kita nak jaga orang yang tak datang semayang? Ni yang datang mengaji ni. Saya cakap, saya ni ceramah gear 5, tiba-tiba stop. Nak mula balik gear 1, habis lari tak? Sebab tu saya punya ceramah, kalau azan kita stop. Kita semayang. Silakan azan, tapi saya stop. Okey? Saya pun tengah-tengah ceramah,
Teng, 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 teng. Allahu Akbar. Saya pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi besoknya, dia telefon. Ustaz, saya AJK ni, semalam Ustaz ceramah di masjid kita orang, ya. Jadi Ustaz ceramah sekejap kan, isyak Ustaz berhenti kan. Ya, payment full Ustaz. Payment penuh. Ceramah Ustaz sekejap. So, kami nak minta separuh pulangkan balik. Saya pun telefon PA saya. Semalam dia orang dah kasih sagu hati ke? Ada, Datuk. Di mana sagu hati tu? Ada dalam kereta, Datuk. Dah buka belum? Belum. Berapa dia orang bayar? Tak tahu, Datuk. Saya tak buka. Saya pun tak tahu berapa. Sekarang, awak ambil duit tu, pergi hantar balik kat masjid tu. PA saya pun dengan driver saya pergi hantar balik. Sampul pun tak buka, berapa jumlah dia pun tak tahu. Ustaz Kazim tak nak ambil duit, dia bagi semua. Alhamdulillah. Terima kasih, cakap Ustaz Kazim. Ini saya tak bohong ni dalam masjid. 2 minggu lepas tu dia telefon PA saya. Boleh cakap dengan Datuk? Assalamualaikum. Ustaz, ini saya ni. Ana ni, Ana. Ya, Ana. Bukan Ana. Ana. Ingat nama Ana. Ni Ana. Dari masjid yang Ustaz datang ceramah, yang Ustaz berhenti insya-Allah. Ya. Saya baru kena buang kerja dah Ustaz. So, macam mana nak minta kerja dengan Ustaz boleh? Driver pun tak apalah. Astaghfirullahalazim. Agak-agak kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak ambil ada kerja. Berkira tak hidung masin tuan. Dah lah jauh ceramah dia. Saya dah pesan dah, kalau isyak awak azan saya berhenti. Kami nak azan juga. Silakan saya berhenti. Itu pengalaman saya. Siap minta balik. Tapi saya ni bukan jenis minta duit. Entah. Bagi, tak bagi, sudah. Ambil lah duit. Saya nak duit. Saya meniaga kopi ala Kazim pun cukup lah. Dapatlah 1,200 sebulan tu kopi ala Kazim jadi. Sebab tu saya punya konsep saya senang. Orang jemput, pergi. Orang tak jemput, balik. Orang kasih sagu hati, ambil. Orang tak kasih, habis ceramah, balik. Kalau kasih tak cukup, jemput lagi sekali, tak datang dah. Tak adanya susah hidup kita. Apa susah? Kita bukan ustaz sampul. Bagi tak bagi, sudah. Tapi saya tak boleh terima. Apalah kau ni. Saya pun tak tahu jumlah dia bagi berapa. Okay. Jadi tuan-tuan berhati-hati sebab sekarang ni ada orang yang dia jadi orang tengah. Dia panggil penceramah ni, dia bayaran dekat dia. Ustaz Kazim minta 10,000. Dia bagi Ustaz Kazim 1,500 duit minyak, 8,500 dia balon. Ada? Sebab tu, kalau jemput saya, direct dengan saya. Jangan ada orang tengah, orang kiri, kanan, depan, belakang, jangan. Dengan jabatan agama tak apa, saya dengan jabatan agama Melaka ni okey. Jangan. Sebab ada satu datuk, dia kata, ada satu orang minta dekat dia 25,000 kalau nak panggil Ustaz Kazim. Bapa. Bukan mak dah. Bapa. Dia bagi saya 2,000 ya. Kapal terbang sendiri. Tiket kapal terbang sendiri. Tolak tiket, tolak parking dekat KLIA, tak ada apa. Sampai hati tuan. Mai orang yang tak faham dia kata apa? Ustaz Kazim minta 25. Sebelah tangan. 25. Dua belah tangan. Kampungan kaki sekali. Yang fitnah sampai kat saya. Yang sampai kat saya 2,000 Tolak duit minyak, tolak duit kapal terbang, duit hotel. Hilang 2,000. Belum kerja penat lagi. Ini perangai manusia ni. Tuan berhati-hati. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, bila datang satu-satu berita, siasat dulu.
Okay? Jangan terus percaya apa yang kita dengar. Yang ketiga, dosa orang yang buat jahat tidak dinampakkan kepadanya. Walaupun kita buat jahat, tapi Allah tutup jahat kita. Berapa ramai di kalangan kita ni tuan-tuan yang duk makan harta anak yatim. Ada dia tulis kat dahi, harta anak yatim. Tak ada. Allah sayang kita. Saya masuk penjara, mula-mula saya masuk penjara tahun 96. Mula-mula saya masuk penjara. Ada satu bekas pelakon, dia jadi pengarah penjara. Dia panggil saya masuk dalam penjara ni. Nak masuk penjara dia ada 3 pintu besi tebal-tebal. Tiap kali sampai akan ada pegawai duduk situ. Tuan, 473 penghuni akan mendengar ceramah, tuan. Dengan saya menjadi tuan sekali. Pasal saya duduk sebelah pengarah. Lepas penjara pintu nombor 2, tuan, 473 sedia mendengar, tuan. Saya pun tuan juga. Ya, Wush. Itu nak masuk padahal kita tak salah apa pun nak bagi ceramah. Saya masuk tuan-tuan, ada yang tak ada baju. Ni kesalahan apa pula ni tak pakai baju ni? Ada yang mandi kolah dia daripada situ sampai ke sana. Kolah dia. Pakat mandi ramai-ramai. Bila saya lalu je, dia orang sedang mandi. Tunduk. Nampak kepala. Saya pun tak mau tengok. Tak nampak apa pun tak apa. Macam-macam kepala saya nampak ni. Sebab tu, jangan rasa seronok masuk penjara lah. Jangan rasa seronok. Dia kata, Ustaz, masuk penjara free, Ustaz. Makan api masuk. Jangan ada cita-cita. Jangan buat kesalahan jenayah. Jangan, tuan-tuan. Penjara Malaysia ni kira baik. Bila saya masuk, tuan-tuan, warna merah, warna purple, warna hijau, warna biru. Pasal apa pula warna lain-lain? Mula-mula saya masuk. Kali kedua saya dibawa masuk dalam ISA. Tahun yang sama, penjara Kementerian Dalam Negeri tu ambil saya di rumah, bawa pi masuk ISA. Saya duduk dengan dia punya bos-bos semua. Saya tengok, tuan, yang tu kenapa baju tu? Oh, yang tu Ustaz pakai bom. Macam mana boleh tangkap dia, tuan? Kita jumpa bom mortar atas siling rumah dia. Astaghfirullah. Yang sebelah dia, tuan, yang sebelah dia tu pakai kad kredit klon. Dapat satu, dia boleh buat 100 kad kredit. Tu, ISA tu. Bila saya minum, dia orang main tuang air. Banduan tu. Ni pak siapa banduan main tuang air, jamu air apa semua. Baju pun lain. Yang ni dah nak keluar, Ustaz. Yang ni nak keluar lagi 2-3 hari, kita bagi dia apa? Siram pokok bebas semua. Warna dia lain. Ni yang baju merah ni apa? Yang ni baru masuk, nama dia tahanan reman. Belum jatuh hukum. Yang ni, yang baju biru ni, baju biru ni dalam pemantauan. Oh, sudah. Hak bebas duduk berjalan. Yang tu Ustaz baru masuk fasa kedua. Daripada warna tu kita tahu. Yang ni tahap tu, yang ni tahap ni, yang ni tak pakai baju tahap lain. Tapi kita ni, yang banyak dosa ni, semua sama dalam ni. Cubalah setiap kali dosa yang kita buat, Allah tulis kat diri kita. Agak-agak tulis apa? Tak semayang, tak puasa, tikam nombor, mengendap kat som. Tulis penuh. Kat belakang ni pun tulis. Hari ni dosa, hari ni apa dia. Tapi Allah tak tulis. Tak nampak pun siapa dia yang tak semayang subuh bagi tadi. Nampak semayang semua. Sebab Allah sayang pada kita. Sebab tu tuan-tuan, setiap daripada kita ni ada dosa. Jangan duk rasa kita bersih.
Allah bagi peluang kepada kita ni untuk minta ampun. Dan salah satu cara Allah mengampunkan dosa kita ialah menyambung silaturahim. Berbuat baik pada orang. Jangan sombong dengan orang. Bersedekah dengan orang. Itulah satu cara Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa kita. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, wala yu'aqibuhu ajilan. Walaupun kita tak buat dosa, walaupun kita buat dosa, walaupun kita buat maksiat, Allah tidak menimpakan kita dengan sesuatu bala secara tergesa-gesa. Allah tak segera turunkan bala. Allah bagi tempoh, bagi tempoh, bagi tempoh. Itulah namanya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kesimpulan ceramah kita malam ni apa? Pertama, jadilah pemaaf. Ya, dia ada salah pada kita. Tapi kita juga ada salah. Salinglah memaafkan. Yang kedua, mintalah maaf. Jangan sombong sangat. Jangan kerah hati sangat. Minta maaf sebelum kita mati, sebelum dia mati. Supaya tidak ada lagi kira bicara di hari kiamat. Yang ketiga, maafkanlah daripada hati. Jangan hanya di mulut. Aku maafkan tapi aku takkan melupakan. Jangan. Maafkan betul. Yang keempat, tuan-tuan yang saya muliakan, ingat, bila kita menjadi pemaaf, kita telah pun mendapat sifat-sifat takwa. Kerana Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang bertakwa, wal'afina 'anil nas. Allah, saya baca baru ni, anak dia mati kena langgar. Mak bapak si mati kata kami maafkan. Allah, kena kat kita macam mana tuan? Kami maafkanlah pada pelaku. Benda dah jadi, nak kata apa? Ujian betul-betul tuan. Jadi kalau kita ni setakat ujian kasut selipar hilang, halal janganlah. Ni balik ke rumah baca Yasin. Ya Allah, siapa yang ambil selipar aku, buncitlah perutnya. Yasin, apa kejadah kau ni? Halal janganlah saja. Last tuan-tuan, saya ni tak kata saya ni baik, minta maaf. Cuma saya nak cerita, ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu beri pada jalan Allah, Allah ganti balik. Ni bukan niat riak, ni bukan niat ujub, bukan niat tak ada na'uzubillah min zalik. Tak ada tuan-tuan. Sebab saya tengok di masjid tuan-tuan tu ada tabung wakaf, ada wakaf aircon, tadi ada apa nak derma wakaf kan. Okey. Dan saya pun suka tuan-tuan. Bila saya ceramah, orang umumkan, Ustaz Kazim, tolong umum. Kita nak lancarkan kutipan dana wakaf. Saya pun umum. Memang kerja saya tukang umum. Kalau saya ada duit dalam poket, saya masukkan. Kadang-kadang saya tak masuk, tak bawa duit. Jadi apa saya buat? Saya ada jam. Saya buka jam saya ni. Saya kata, tuan-tuan, ni jam saya. Jam ni murah lah. Kalau tuan-tuan nak jam saya pakai ni, ambil gambar. Ambil gambar siap-siap. Okey, jam ni saya bagi dekat masjid. Siapa yang nak jam saya, bayarlah sekian-sekian. Duit dia masuk tabung. Duit beli jam tadi masuk wakaf. Jadi tuan-tuan dapat jam saya. Di Singapura, mereka buka baju saya. Ustaz, boleh tak bagi baju Ustaz? Kami nak lelong. Buka baju orang tak. Kopiah songkok saya pun dia minta. Ustaz, boleh tak songkok Ustaz lelong? Seluar saya. Nasib baik seluar dia orang tak minta. Allah. Itu Singapura. Tapi dia orang pakat berebut. $1,000, $1,500. Saya bagi tuan-tuan, bulan lepas 3 jam saya bagi. Ambil. Apa hak saya pakai, ambil wakaf.
Hari ni PA saya telefon. Ustaz, ya. Ustaz dapat jam lah Ustaz. Ya betul. Siapa bagi? Hamba Allah. Berapa dapat? 3 jam. Apa dia pun bagi? Dia hantar gambar kat saya. Saya pun besar kat gambar. Oh, Borneo. Jam nombor 2 pula. Oh, Tissot. Jam nombor 3 pula. Balon di Polo. Oh. Tuan-tuan, jangan takut nak sedekah. Tuan-tuan wakaf je. Hari ni tuan-tuan wakaf lah kereta. Maybe tuan-tuan. Tah lagi 2 bulan. Mercedes tuan-tuan dapat. Saya nak cerita apa? Jangan takut. Bila Allah kata dia nak ganti, dia ganti sungguh. Padahal saya bagi jam murah. Ambil jam ni. Saya tak ada apa nak bagi. Hari ni PA saya kata, Ustaz dapat 3 jam Ustaz. Tak tahu daripada siapa. Alhamdulillah. Saya bagi yang ni, Tuhan bagi ni. Takut apa? Jangan takut. Saya ceramah di Singapura tu tuan-tuan. Dapat hadiah. Banyaknya hadiah. Saya nak pergi ceramah di Kuching. Singapura ke Kuching pula. Barang banyak. Saya duduk dekat airport. Macam mana barang ni? Banyaknya hadiah. Banyaknya. Saya duduk situ, Bangladesh lalu. 4-5 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ingat saya pun Bangla. Saya ambil. Bayar. Hadiah. Oh, terima kasih. Thank you. Cari mai hamba Allah tu patah balik. Ustaz Kazim kah? Ya, saya dah agak dah. Nyembah anak abang. Saya sedekah pada abang. Hadiah. Ya Allah Ustaz. Cari datang makcik cleaner pula. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya kak, tak ada apa nak bagi kat akak. Hadiah untuk akak. Saya kata dekat PA saya, nama dia Budiman. Man, hang tengok ah. Sekejap Tuhan ganti balik. Jangan takut Man. Aku nak ajarkan hang bahawa bila kita sedekah, Allah balas. Jangan takut. Jom kita makan dekat kedai di atas tu. Penang cendol ke apa kat atas tu. Jom kita pergi makan. Makan. Datang satu suami isteri, Ustaz tolong doakan untuk suami saya. Saya membaca doa, suami dia salam. Bang, saya baca doa je bang. Tak apa, saya sedekah sama kamu. Allah bang, terima kasih bang. Satu makcik pula, 4-5 beranak. Ustaz Kazim, ya, makanan tu kita dah bayar tau. Ya Allah. Kalau lah aku tahu dia nak bayar, lagi banyak order saya makan tuan. Datang satu pakcik pula, Ustaz, saya sudah niat sama kamu, Ustaz, mau sedekah sama kamu, sama awak. Apa sedekahnya? Tak apa, Ustaz, buat belanja makan. Saya pun bohong, Ustaz. Daripada berapa sen yang saya sedekah di bawah tadi, bila saya naik di atas, saya dapat beratus-ratus dolar dalam satu masa saja. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita buat baik dengan orang. Jangan kedekut. Jangan putus silaturahim. Kalau tuan-tuan nak murah rezeki, insya-Allah Allah Ta'ala akan gantikan kepada yang lain pula cara dia. Mudah-mudahan Allah merahmati negeri kita. Mudah-mudahan Allah merahmati Melaka, merahmati semua tuan-tuan yang hadir dan negara kita Malaysia. Dijauhkan daripada bahaya, dijauhkan daripada fitnah, dijauhkan daripada musibah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya pun tak perasan Datuk Mufti ada. Tengok-tengok ada pula sahibu samaah kita. Patut dia duduk sebelah ni, saya duduk bawah, tuan-tuan. Ada kan mufti duduk di bawah, saya pula duduk di atas. Tak kena tuan-tuan ni. Nah, ya, lain kali bagi tahu lah Ustaz, Tok Mufti datang. Saya pun kena mengaji dengan Tok, bukan dia duduk bawah. Ni tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Fazil Ilyas atas ceramah yang sudah ini. Doakan agar kepada Ustaz diberikan kesempatan untuk terus berdakwah kita insya-Allah. Dan seterusnya Hafiz beliau pun berkontribusi bersama Datuk Wira Ustaz Raja Abdul Hafiz Ismail
Jadi kita lihat coba kita satu orang yang ikut. Nah, kita kerja di kepada mana bersama kita sendiri. Kita berakhirnya penyampaian sendiri juga di mata pada orang diri. Jadi tentu meneruskan kondisi dengan masalah manusia dan kita ada jawaban sebagai seleksi. Insyaallah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.